Okay, Assalamualaikum and selamat malam juga. Selamat malam. Kita Waalaikumsalam. buat sebelah tentang saya pagi malam jaga sikit. Anak kecil biasa. Pagi saya hak je. Nak tidur apa. Tak bangun lambat sekali. Jadi saya buat malam okey malam. Kalau dia tak okey dia tahu lah. Okay, ni yang ini kita sambung pada chapter 2, Geological and Physical Properties. Okay, dalam chapter ni kita akan belajar tentang ada sikit lah, tentang teori-teori penting lah di mana terjadinya volcano, gempa bumi, earthquake ataupun ni gunung berapi lah. Okay, mula sekali kita pergi kepada density ataupun density and density stratification lah. Okay, kita tahu sini. Okay, density ni, dia adalah density ni kita dah belajar kalau yang sebelum-sebelum kita pernah belajar lah. Dalam SPM pun belajar density ni, ketepatan lah. Okay, density is a measure of mass per unit volume of the material. Concept is important for many sub-disciplines of oceanography. Okay, yang ni kita perlu tahu density sebab struktur bumi dia lapisan-lapisan dia bergantung pada ketumpatan dia. Okay, yang mana yang kurang tumpat tu dia akan timbul, akan duduk kat lapisan atas. Kalau dia tumpat dia akan ke bawah. Sebab tu kalau magma tu yang core yang keras yang paling dalam tu bumi tu duduk paling bawah sebab dia paling tumpat. Okay, risau kat sini adalah ni tengok okay, ni untuk measure dia adalah mass per unit volume. Kita semua tahu mass M over V, mass over volume. Okay, yang sebenarnya adalah the early earth was the ball of liquid rock and the element in it there to segregate according to their density. Okay, with the highest density materials in the center and lower density materials near the outside in a process called density stratification. Okay, yang di mana yang kalau dia beritahu kat sini, contohnya Yeli beritahu kat Yeli masa mula-mula pada kejadian bumi okay, dia bagi tahu lapisan tentang lapisan yang ada. Yang kalau untuk yang dulu ni dia lapisan dia yang mula-mula tu dia lebih pada core yang tengah. Core yang tengah dipanggil protocore. Lepas tu yang lapisan yang kedua untuk Yeli lapisan kedua dia ada 3 lapisan. Molten iron ataupun yang jenis yang ni yang besi yang cair yang dia cair dalam. Yang liquid ataupun tu yang sebenarnya adalah magma ocean. Ini dia sebagai teori yang orang study dulu. Belum kejadian bumi ni. Yang mengikut sains lah. Okay, selepas tu dia present Earth, dia beritahu kat present Earth ni dia berdasarkan pada density yang setiap material tu, maknanya dia akan pergi yang paling denser lah, yang paling tumpat dia akan pergi kepada yang tengah-tengah. Lepas tu yang lebih tu dia akan pergi pada atas, lagi atas sampailah ke bumi yang lapisan yang mula-mula ni ataupun dia panggil continental keras ataupun yang satu lagi tu oceanic crust. Okay, untuk yang seterusnya keadaan internet structure yang ada ni. So, cause of density stratification and is composed of distinct layer which can give you based on their physical composition based on the chemical composition. The earth is divided into the core, okay, the mantle and the crust. Okay, ni crust kerak. Okay, crust ni mantle ni salah je mantle PLE. Okay, ni adalah untuk yang jenis ni untuk kerak bumi kita yang paling dalam ni core, dia panggil core. Yang dua ni outer core, inner core ada dua, inner dan outer. Tu ni adalah mesosphere mesosphere ni mantle sekali dengan mantle ni keras kita ocean. Tu ni rigid yang kita tinggal ni yang ataupun bukit ocean. Ini ocean. Laut tu ni yang lithosphere selepas daripada keras dia akan ni adalah lithosphere. Lepas tu ethnosphere selepas daripada lithosphere. Yang ni magma, ni semua magma mesosphere ni. Okay, lepas tu
bagi kepada setiap-setiap layer dia. So, setiap pada layer-layer yang ada ni. Okay, untuk description dia, untuk yang dia sikit. Okay, layer pertama dia core. Core ataupun kita sebenarnya dia apa dah? Trust core. Okay, innermost layer lah. Innermost yang paling dalam lah. Okay. It is composed primarily of iron, not also contain nickel, sulfur and oxygen. Di dalam ni dia ada, dia beritahu dia ada primarily pertamanya dia ada dalam ni iron, semua ni nak ni macam batuang-batuang. Dia ni contain nickel semua ada dalam ni. Dia dalam keadaan cahaya. Okay, mantle will composed of magnesium, iron silicate, there is dia 1866 km thick and makes up 70% of volume. Okay. Ini untuk mantel dia yang dia cover lebih kurang ni tebal dia beritahu tebal dia lebih kurang 2866 km tebal dia dan dia cover untuk bumi ni 70% ni mantel. Itu keras. Okay. Tahu kat sini adalah keras. Sekejap. Aku nak capuk. Okay, beritahu kat sini adalah crust. Okay, oceanic crust is thinner. Okay, 8 km thick on average. Okay, solid and relatively dense. Okay, 3.0 gram per cm cube. Okay, composed of basalt type rock which is high is iron, magnesium and calcium. Lepas tu yang ni untuk yang paling luar, crust yang paling luar kita bagi pada dua. Oceanic crust ni dia lebih pada kerok bumi yang dia berada dekat bawah laut. Bawah laut dia biasa di bawah ocean. Bawah laut dia kerap bawah laut dan dia lebih kurang dia beritahu sini tebal dia lebih kurang lah, average 8 km 8 km dalam keadaan solid. Lalu dia density dia lebih kurang ni untuk ketempatan dia. Dan dia biasanya dia mengandung ini batu-batuan bawah daripada laut tu memang batu-batuan banyak. Betul high iron, magnesium and calcium. Kita beritahu sini. Lepas tu yang seterusnya adalah continental crust ni, kat bumi yang darat tu, dekat darat yang kita tinggal ni lah. Untuk average dia beritahu lah 35 km thick yang solid and less dense. Okay, dia kurang daripada oceanic lah. Lepas tu dia berada di atas oceanic crust ni. Okay, dia lebih ni lah. Untuk dense dia 2.67. Ni 3 lebih kurang dia. Lepas tu composed granite type rock which have high content of sodium, potassium, aluminium and silica. Okay, kita tahu sini. Lepas tu, okay, yang ni yang tu lah, yang layer-layer dia yang perlu kita tahu lah. Selain daripada yang kita tengok dah dekat sini lah. Yang ni pun dia ada kandungan-kandungan dia. Kalau ikutkan mesosphere ni, ionosphere pun semua lithosphere. Nanti kita akan masuk sikit-sikit lah. Okay, untuk yang seterusnya okay, lebih tahu kat sini ni semua description lah, dia ada cerita sikit-sikit pasal benda ni. Okay, the outermost part of the mantle is strong and rigid surface shell called the lithosphere. Okay, lithosphere which extend to 100 km to 150 km thick. Okay, lebih kurang lithosphere tu, okay, tebal lithosphere ni. Okay, lithosphere ni. Okay, lithosphere ni lebih kurang dia bagi tahu kat sini 100 hingga ke 150 kilometer ketebalan dia. Okay, dia boleh pergi . Lepas tu under the lithosphere is ionosphere. Okay. Lepas tu selepas pada lithosphere dia adalah ionosphere. Ionosphere dia lebih kurang berapa tu ni? 700 km. 700 km. Okay, lithosphere. Okay, where rock is partially molten and is weak and deformable. Okay. Maksudnya dia batu-batuan dia dalam tu dia cair dan dia lemah dan dia boleh deform. Dia deform ni dia boleh berubah bentuk tu. Contoh berlaku ada satu mes yang berat. Contoh bukit berada dekat crust kita tu. Okay, dia kena lithosphere, lepas tu ionosphere ni dia jadi lengkuk dia suatu struktur bumi dia tak straight dia tak sama macam tu, dia ada lengkuk sebab kan dia berat bergantung pada density bergantung pada density. Lepas tu under the ionosphere, the increased pressure create a rod of greater strength and rigidity in the zone known as the mesosphere. Okay, tadi kita tengok ni. Okay, ni adalah untuk yang mesosphere. Sini lebih kurang banyaknya magma. Ni pun magma. Okay. Okay, lepas tu the outer core is partially molten flowing because of high temperature in this region. Okay, the outer core memang partially
sparkly, dipanggil sparkly sebahagian yang cair, yang flow dia bergerak dekat dalam tu kerana suhu yang tinggi dekat dalam tu. Kalau untuk outer core ni, sebab kawasan core ni biasa dia memang cair, benda cair dalam tu. Betul dia beritahu kat sini the innermost layer is called inner core. It is solid and very dense. Okay, dia sangat tumpak sampai 13 nak dibandingkan dengan yang tadi 3 dengan 2.97 gram per cm cube lah. Okay. Lepas tu because it is under great pressure. Okay, dia ada dalam keadaan yang pressure yang kuat kat dalam lah. Okay, the inner core also very hot. Okay, sampai 4,000 lah. 4,000 hingga 5,500 degree Celsius. Okay, ni panas ni. Sampai memang sebab tu lah yang keluar tu, yang lava yang keluar daripada apa ni, yang gunung berapi tu, yang tu dah suhu dia dah tinggi kan, tapi yang ni sampai kat dalam sampai 4,000 hingga 5,500. Yang ni tinggi, kita dah 100 degree Celsius dah panas kan. Dia dah sampai 5,000. Sebab tu batu-batu yang keras pun kat dalam dia cair. Because of pressure and radioactive decay. Okay, ada radioaktif kat dalam. Untuk pasilang ni dia secara natural radioactive lah. Okay, untuk yang seterusnya kita pergi kepada yang nanti nota ni saya share, nanti awak tengok mana yang kalau ada yang saya laju baca. Kita kurang baca. Okay. Lepas tu untuk yang seterusnya, okay, ni isostatic adjustment. Isostatic adjustment ni dia berlaku disebabkan oleh berat, kadang-kadang berat yang atas yang keliling tu dia akan berubah. Ni tujuan dia adalah untuk balance sebenarnya, untuk balance. Okay, dia beritahu kat sini the anthenosphere of a buoyant support to each section of lithosphere. Okay, dia beritahu dia buoyant support section lithosphere. Okay, mana lithosphere, mana anthenosphere. Okay, lithosphere kat sini, dia bagi tahu dia yang ni dia terapung sebab dia lagi yang ni lagi tumpak. Lithosphere ni lagi tumpak, tapi lithosphere ni dia akan berada di luar garisan daripada lithosphere. Okay. Elevated continent which are thicker and less dense than oceanic crust stand higher because they float under mantle. In a similar way, iceberg float on water which a good portion of their mass below the waterline. Okay, dia beritahu kat sini benua yang tinggi-tinggi yang semua dia adalah yang kali kurang dia nipis dan dia kurang daripada tumpak nak dibandingkan dengan oceanic crust. Lepas tu dia berada atas pada, kalau yang ni continental crust ni, sebab tu dia berada atas oceanic crust ni. Oceanic crust ni dia ada kat bawah. Lepas tu extend higher because the float dia lebih kurang, dia beritahu dia contoh satu boat ataupun kapal. Boat kalau yang kebiasaan kita letak dalam air tu dia structure boat, badan boat tu yang tenggelam dalam air tu, contoh satu boat tu ni air. Okay, dia tenggelam tu dia sikit Kalau kita letak barang, kita letak mass kat dalam tu, dia lagi tenggelam, dia banyak. Okay, dia macam ni bentuk dia, structure dia. Kalau structure yang daripada continental ni, benua ni dia berat, dia untuk structure dalam tu dia akan tenggelam sikit kat dalam. Okay. Lepas tu, section of lithosphere sink in the atmosphere until its mass is balanced by its buoyant force in a process called isostasis. Ini yang dipanggil isostasis. Dia lebih kepada nak balance kan structure tu. Saya bagi tahu contoh dia kapal dia bila dia mass dia tenggelam sikit ke dalam lithosphere ni. Okay. Lepas tu added mass of the lithosphere such as mountain change of glacier ataupun batu-batuan yang iceberg tu. Glacier is seen deeper in the atmosphere. Okay, it is mass removed. Okay, glacier melting, the lithosphere will slowly rise in response until its new mass is balance with its buoyant force. This process known as isostatic cluster rebound. Okay, ni contoh dia ada gambar, dia beritahu kat sini. Dia ada gambar contoh kat sini. Ni crust, okay, ni mantle dia. Kawasan mantle before continental glaciation sebelum daripada continental ni dia ada kat atas ni. Okay, weight of glacier ice depress crush into the mantle. Okay, dia akan ni untuk glacier ice contoh dekat iceberg Okay, structure dia, contoh dia ada berat kat sini. Sebab tu dia beritahu mantle ni, kalau untuk mantle lepas tu crust ni dia deformable, dia boleh berubah. Dia boleh berubah, structure dia boleh berubah. Untuk bumi ni structure dia boleh berubah.
Bila dia dah mengeras ke atasnya, dia berat, mass ni berat, dia akan tolak. Dia tak boleh nak tenggelam dalam ni sebab dia disebabkan dia lagi tumpak, dia kurang tumpak, dia akan berada ke atas, dia akan tekan kat sini, dia akan berubah kat sini. Ni flow mantel akan pergi ke tepi, dia akan tolak ke tepi, structure kat sini dia akan berubah. Lepas tu kalau dulu-dulu kalau dia berlaku banyak benda ni, glacier ice ni, dia akan jadi bukit kat sini, serta bukit kat sini. Kalau sebelah sini ada glacier ice lagi, dia akan jadi bukit kat sini sebab dia dah tolak untuk ni mantel. Structure ni mantel ni dia akan tolak ni. Lepas tu ice melt and associated rebound begin as weight is removed from the crust. Dia pun boleh berubah balik bila benda tu dah cair. Bila glacier ice ni dah cair, dia akan rebound balik, dia akan tolak balik. Mantel ni akan pergi balik ke tempat yang ni, yang dah lengkuk ni, dia akan pergi balik untuk katakan pada flow dia yang bergerak dalam bumi tu. Dia akan dia boleh balik pada bentuk asal, dia panggil rebound, isosstatic rebound. Dia akan balik pada original position dia, tempat yang asal dia. Lepas tu kita pergi pada yang seterusnya, formation of earth, atmosphere and ocean kan. Kita beritahu kat sini adalah mana tu? Our atmosphere was our atmosphere was expelled from the earth mantle by volcanoes in a process called outgassing. Kita tahu kat sini atmosphere kita ni terhasil juga daripada volcanoes yang terhasil. Volcanoes dia macam dia gas dia tu, dia akan keluar gas kalau volcanoes gunung berapi dia akan keluar, dipanggil satu proses, dipanggil outgassing. Apabila dia berlaku gunung berapi tu, gunung api akan meletus. Bila meletus, magma dia akan keluar ke tepi, tapi dia akan keluar satu gas. Contohnya gas dia penting, dia akan keluar dia akan keluar. Contoh ni dia akan buat air, dia akan menjadi water, H2O. Lepas tu dia akan keluar hydrogen, H2, lepas tu H2, N2, N2. Lepas tu N2 dia akan keluar, dia akan pergi pada atmosfer, dia akan bagi tu yang sikit atmosfer kat luar tu. Lepas tu N2 ni benda nitrogen, nitrogen dia akan pergi pada atmosfer. Lepas tu CO2, carbon dioxide. Lepas tu water tu yang akan terjadi tu, dia akan jadi hujan bila jadi hujan, dia akan pergi pada ocean, dia akan menjadi air kat air laut. Lepas tu yang sekarang ni adalah the composition of the atmosphere was similar to the gases emitted from volcanoes and include a lot of water vapor. This water vapor condensed in the atmosphere and the form rain which fill basin become ocean. Dia beritahu yang dia ada wap air yang keluar daripada volcano tu, daripada gunung berapi, dia akan pergi pada atmosfer akan menghasilkan hujan tu akan keluar dan akan jadi air laut. Yang air laut yang sekarang ni. Jadi dia terhasil, dia ni adalah cerita penghasilan dia daripada dulu. Ni adalah daripada sains bagi tahu macam ni. Lepas tu the mineral that made seawater salty came mainly from the runoff from land, rivers and acidic rainwater eroded rock. Dia hasil daripada mineral-mineral yang terjadinya masin tu, dia beritahu dekat sini adalah dia terhasil daripada air hujan yang daripada bila dah turun hujan tu daripada darat ataupun sungai ataupun gunung-gunung yang turun pergi kepada tu, dia akan jadi salt daripada mineral yang terjadi daripada tu, daripada daratan, dia akan pergi pada laut, dia tu yang menyebabkan dia jadi masin. Lepas tu yang seterusnya adalah the ocean has been present for the about 4 billion years and chemical and geological evidence suggests that the ocean salinity has remained constant for at least 1.5 billion years. Dia beritahu kat sini dia terjadi yang benda ni dah terjadi untuk laut ni dah jadi untuk 4 billion yang lalu. Lepas tu dia terhasil daripada ni dengan chemical atau geological evidence. Kita nak support benda ni, maknanya dia masin tu disebabkan benda-benda yang dia cerita kat atas dia. Lepas dia akan constant, dia akan kekal macam tu. Lepas tu yang seterusnya adalah salinity remains constant despite the constant addition of salt from river runoff. Then there must be a mechanism that simultaneously remove salt from the ocean. One of the mechanism is biological organism which use mineral to make their share of skeleton. Jadi kita tahu kan yang dia kemasinan masin dia ni dia kekal walaupun berlaku pertambahan yang sekata daripada garam tu, daripada
dia beritahu daripada river, daripada sungai, lepas tu daripada mekanisme yang dia remove yang dia remove garam tu kepada dia pergi kepada laut lah. Lepas tu ni secara organisma secara biologi yang kita guna daripada mineral yang terhasil daripada ni shell atau media shell skeleton. Contohnya yang seterusnya adalah ni, contoh adalah outgassing yang beritahu dia. Yang ni, the formation of ocean from volcanic outgassing to condensation in cloud and precipitation to the earth surface. Beritahu ke sini. Ni adalah volcano yang terjadi. Volcano ni dia akan cerita lepas ni bagaimana dia terjadi. Dia akan hasilkan, dia akan gas semua ni, dia akan pergi, itu hasilnya hujan. Kalau dulu dia ikut pada sainsnya, maknanya tempat yang sebab tu gunung berapi biasa ada dia berlaku dalam keadaan dekat pulau. Kalau dekat Indonesia kita tengok pulau-pulau dia banyak gunung berapi, hasilnya gunung berapi. Sebab tu dia banyak pulau kat sana. Pulau memang banyak, Indonesia banyak pulau dan banyakkan pulau dia ada gunung berapi . Lepas tu dia dah keluar gunung berapi ni semua, dia akan jadi hujan, lepas tu dia akan memenuhi air kat sini. Tu terjadinya pulau kat sini, pulau. Lepas tu yang terjadinya benda ni kita akan cerita nanti tu volcano ni bagaimana kejadiannya. Ni adalah termasuk dalam still lagi dalam teori ni adalah untuk continental drift. Dan continental drift pergerakan darat pergerakan dia ni secara teorinya pada tahun ni 1912 a German meteorologist called Alfred Wegener proposed that approximately 200 million years ago, all continents exist together in a single supercontinent that called Pangea. Yang ni. Yang ni dia bagi teori dulu Dia bagi dulu pada 200 ni yang 200 million tahun yang dulu. Dia macam ni. Lepas tu dia akan berlaku pergerakan kontinental ni, pergerakan kat bumi yang darat tu akan berlaku pergerakan sebab disebabkan oleh structure tu berlaku pergerakan bumi. Darat ni akan pecah, dia bagi tahu kat sini. Ini adalah secara teori dia tapi teori dia ni dia tak cukup, sepatutnya dia tak cukup evidence dia tak boleh nak proof benda ni sebenarnya. Tapi ni adalah secara teori, sampai sekarang pun orang masih gunakan teori dia ni. Dia keadaan dekat-dekat macam ni asalnya. Tapi bila dah berlaku pergerakan bumi tu pada zaman dulu sama-sama yang kira kehidupan sebelum kehidupan manusia. Dia bergerak, dia akan terjadi pulau-pulau yang ni, dia pecah. Kalau ikutkan dulu teori, secara teorinya dia adalah satu ni, dia dekat-dekat semua. India, Australia yang sekarang kita panggil ni Australia. Dulu dia tahu dia panggil benda. Dia pecah macam ni. Lepas tu dia beritahu kat sini, he suggests that Pangaea was then broken into two continents, Laurasia, to the North America, and Eurasia, and then one line on the southern continent by the rotation of the earth and tidal force. Ni arus yang berlaku dia pergerakan bumi, dia beritahu kat sini. Ni ni adalah continental drift. Ni adalah secara teori yang kita nak, kalau bila kita sebut continental drift, yang buat benda ni adalah ni kita tahu Alfred Wegener. Lepas tu tahu kat sini berapa garis line, many lines of evidence support the Wegener hypothesis. Dia buat satu hipotesis dan dia buat satu garis bukti yang dia nak supportkan Wegener hypothesis ni. Yang pertama adalah the geographic fit of continent. This fit is even more striking if one looks at the map of the world with sea level rather than present day. Dia beritahu kesesuaian geografi untuk setiap benua tu. Dia bukan pada tu. Dia akan fit dia akan lebih menyelah, dia beritahu kan ni. Apabila kita tengok pada map of the world, map peta dunia tu, sea level dia lebih rendah. Dia kalau kita tengok kat sini dia lebih rendah. Kalau ikut kat sini sea level dia lebih rendah, lepas tu darat banyak dulu, darat dia tinggi lagi dulu. Kita beritahu dia. Lepas tu dia bila lautan dah makin tinggi dia pecah, lepas tu dia tenggelamkan sikit-sikit untuk benua-benua yang ada ni. Lepas tu similar rock type in other mountain range and rock formation between continent. For the example between
North America and Europe. Okay, dia beritahu adalah batuan-batuan yang jenis-jenis batu dekat mountain tu, untuk banjarang daripada banjarang, okay, banjarang gunung dekat mountain tu, rock, pasilang tu, pasilang batu antara benua dia tahu. Contohnya dekat North America dengan Eropah, okay, dia beritahu jenis batuan tu adalah sama. Maknanya dia nak kata teori dia dulu, maknanya benda ni dia North America kat sini, North America, lepas tu dia bagi Europe. Okay, Europe ni ataupun dia panggil ni Eurasia ni. Europe ni, okay, North America, okay dia. Lepas tu dia beritahukan ni batu dekat North America, okay, North America, okay, kat Europe ni dia adalah sama, dia panggil sama. Jenis dia batuan sama. Dia nak support hipotesis tu dulu, maknanya benda ni duduk satu dulu, lepas tu dia buat pecah. Di mana dia dah kaji batu kat sini, kat Europe, kat North America ni, okay, ni Europe dulu. Eurasia ni adalah Europe dulu sekali dengan Asia di sini. Dia nak bagi tahu adalah batuan yang dia jumpa tu adalah jenis yang sama. Bermakna dia bersatu, dia sama dulu. Okay, dia bukan dia berpecah dah asalnya. Okay, dia nak kukuhkan teori dia. Lepas tu fossil older than 150 million years old are very similar between continent. Whereas younger fossil are not. Okay, dia nak bagi tahu yang 150 million tahun yang dulu, yang lama dulu, okay, dia beritahu dia fosil yang kita jumpa tu, fosil yang kalau kita tahu setahunya kita adalah dinosaur. Fosil-fosil yang dia jumpa binatang-binatang semua adalah yang dia jumpa tu dalam keadaan benda yang sama. Dia nak bagi benda yang sama pada tahun ni, yang 150 million tahun yang dulu tu. Okay, itu yang terbaru tak, dia bagi tahu yang fosil yang terbaru tak itu. Some northern dia bagi tahu, some northern continent, okay, some northern continent have tropical deposit of coal Okay, example in the US and China, suggesting they were closer to the equator in the past. Okay, dia bagi tahu maknanya bendapang arang batu yang ada tu sekarang dekat northern. Dia bagi tahu contohnya dekat garisan dia suggest dekat garisan yang dekat dengan garisan khatulistiwa tu, dia lebih kurang batuan yang jenis yang sama yang sekarang adalah US atau China. Dia tahu sini. Tapi ini adalah bukti-bukti yang dia jumpa. Tapi ada yang cuba yang nak proof benda ni, dia beritahu dia tak cukup evidence ujian ni dia tak cukup evidence sebenarnya. Okay, ni adalah duluan dia beritahu overlap semua. They continue fit together remarkable well, especially when using the age of the ocean basin. Okay, dia buat satu garisan dia cap semua overlap. Okay. The limited range of the Mesosaurus fossil in South America and Africa suggests that the continent were once joined. Okay, dia beritahu yang tadi kat fosil yang kita jumpa tu, satu ni dia panggil apa dia ni Mesosaurus. Okay, ni dua ekor kat sini, kat sini. Dia beritahu dia adalah benda ni dia duduk sama. Sepatutnya dia bercantum maknanya. Okay, benda ni dia nak bagi tahu fosil yang dijumpa tu. Banyak kat sini binatang ni pun duduk kat sini, kalau ikut pada habitat dia tak sepatutnya dia berpisah, maknanya dia dah sekali benda ni. Okay, ya sebenarnya okay. Sir, nak tanya boleh? Boleh slide yang sebelum ni? Fosil tu. Oh ni. Okay. Kalau memang saiz dinosaur tu besar macam tu, lepas tu benua ni terpisah, maksudnya jadi ada bahagian fosil tu akan terbenam dekat bahagian bawah seabed lah macam tu. Dia lebih kurang macam tu kot. Oh, okay. Dia nak bagi kukuh tu je evidence dia tu. Nak beritahu maknanya binatang ni dia duduk sekalian dulu dia duduk sama, lepas tu dia buat pisah macam ni. Dia terbenang benda ni. Oh, okay, baik. Masih sir. Okay, kita teruskan yang mana ni. Yang seterusnya, okay. Kita tanya. Though all the support of a general theory, the mechanism he suggests rotation of the Earth and tidal force did not provide a reasonable explanation for the movement of the continent, and for that reason, the theory was not accepted by the scientific community at that time. Okay, dalam masa komuniti yang dulu dia bagi tahu ni, kira kalau ikutkan dia semua ni kira dia nak bagi tahu yang
Wigener ni mana dia support dia sebab dia bagi tu dia nak support pada teori, dia nak buat hipotesis kan. Tapi dia tak dapat bagi reasonable yang apa sebab yang munasabah explanation untuk pergerakan ni. Tapi pada teori dia tu pada masa tu dia tak diterima oleh geng-geng saintifik yang komuniti pada masa tu. Sebab benda ni dia buat teori kadang-kadang sebab struktur bumi dia payah, tapi kita ambil sebagai ilmu untuk sambungan dulu. Sebab benda ni tak habis lah study ni. Sebab bumi ni memang tak habis study. Sampai sekarang pun masih orang study lagi yang fosil yang baru ada yang jumpa. Okay, lagi banyak teori yang keluar ni. Okay, yang sebenarnya adalah satu teori juga untuk teori ni daripada Harry Hess. Harry Hess ni dia buat satu teori untuk seafloor spreading. Seafloor spreading. Large scale effort to survey the ocean during the and after World War II show interesting features of the seafloor. Okay. Selepas ataupun semasa ataupun selepas daripada Perang Dunia Kedua tu, dia ramai orang yang cuba untuk survey untuk kaji ataupun untuk usaha yang dia ambil satu usaha yang besar untuk kaji sebab dia dah berminat dengan keadaan seafloor ni untuk ni adalah dasar laut. Okay, dia spread yang daripada tahun ni adalah spread, maknanya dasar laut ni dia seperti terbelah dia semakin lama semakin dia melebar disebabkan ada nanti kita kembali dekat disebabkan ada tengah-tengah tu ada satu seperti ni batuan-batuan yang luar tu dia akan keluar dan dia akan slide dekat bawah, dia akan sliding dia akan slide. Okay. The first of this was chain of the mountain approximately 65,000 kilometer long and 2 to 3 kilometer height and 1,000 and 3,000 kilometer wide that ran through the middle of the ocean basin yang kita tahu kat sini. Okay, dia pertamanya dia kaji yang tentang ni untuk banjaran untuk chain yang untuk gunung yang dianggarkan panjang dia ni lah 65,000 kilometer. Itu untuk 2 hingga 3 kilometer height ni. Okay, dia nak bagi tahu kat sini adalah mountain yang dia terhasil melalui ni yang seafloor spreading yang nanti kita ada gambar, kita akan tunjuk kat sini ni ayat. Okay. Lepas tu dia is called a mid-ocean ridge yang has associate narrow volcanic zone ni ada is another features observed were deep ocean trench 6 to 11 km deep underwater canyon characteristic of the Pacific Ocean and the associated with island change. Okay, ni untuk yang apabila dia tahu kat sini contohnya dia apabila dah berlaku satu seafloor spreading kat tengah lautan tu, dia akan menolak maka menjadi bukit berdekat bukit ataupun gunung-gunung yang dekat tepi tu dia akan terhasilnya vulkanik dia akan terhasilnya ni dekat axis dia tu dekat bila tengah-tengah dia akan tolak, dia akan spread, benda tu akan spread kat tepi, dia akan jadi satu gunung kat tepi tu, dia akan hasilkan situ dekat hasilkan gunung berapi yang kat situ. Lepas tu dia dekat nak mendekati dengan darat tu, dia akan hasilkan satu trench yang dia tahu kat sini ada parit. Dia akan lebih kurang ni dalam dia 6 hingga 11 km deep underwater. Okay, nanti ada satu gambar yang saya tunjuk nanti gambar ni. Okay, dia beritahu in 1960 tahun 1960, okay, Harry Hess, okay. Ni dia yang propose teori ni pada tahun ni. Okay, dia propose the theory of the seafloor spreading to explain these features of the seafloor. Okay, dia propose benda ni, teori tentang seafloor ni, dia nak seafloor spreading to explain features tentang dasar laut ni. Okay, according to this theory, material inside the earth is heated by the earth natural radioactivity. Okay, heated magma as it become less dense and move outward toward the lithosphere, setting up large convection cell with the molten ionosphere. Okay. Dekat sini nanti saya cerita dulu kat sini. Okay, kita tengok gambar ni kat sini, ambil tahu kat sini. Okay, teori ni bagi tahu dia dekat dalam tu dekat dalam bumi tu dia akan berlaku heated dia panaskan secara ni natural, secara natural radioactivity yang dia berlaku secara semula jadi. Okay, dia akan panaskan magma tu,
yang dia yang less than tu dia akan naik atas. Dia akan naik atas, yang tu akan jadinya volcano, yang tu akan jadinya benda ni gunung berapi tu yang akan keluar magma tu. Okey, atau kat sini. Okey, dia beritahu tidak adalah convection cell. Okey. Dekat sini, okey, mantel ni mantel ni, keadaan mantel ni magma, semua magma. Okey, dia akan buat pusing kat sini. Macam ni, okey, yang ni apabila berlaku benda ni untuk lithosphere ni dia akan tolak ke tepi, dia tolak ke tepi, dia akan masuk dalam ni. Dia akan masuk dalam ni. Apabila dia pergi ke dalam ni, dia akan masuk kat sini, dia akan percaya kat sini magma. Apabila dia nak pergi kat sini, yang pencairan dia berlaku kat sini tu, dia akan berlaku crack dekat yang ni dia panggil ni subduction zone. Dia panggil subduction zone. Okay, dia akan crack kat sini, dia akan melalui, dia akan pergi pada thrust, okay, dia akan pergi, dia akan tu jadinya volcano sini. Akan jadinya gunung berapi. Lepas tu yang selebihnya, yang ni yang selebihnya, yang tu lepas tu dia masuk ke bawah ni, lepas tu benda ni akan tolak kat sini. Benda ni akan tolak, sebab dia panas dia mengembang. Okay, rock ni dia akan pergi kat ni, lepas tu dia akan tolak lagi. Lepas tu kalau ikutkan daratan ni, contohnya dia pendek sikit, apabila dia tolak semua, dia akan jadi lebih luas. Itu teori yang dia bagi tahu lah, ataupun dia panggil cyclone spreading tu. Dia akan tolak, dia akan jadi makin luas lah. Lautan dia makin lebar, makin melebar. Okay, yang ni dekat tengah-tengah dia dipanggil ataupun pressure benda ni. Saya ni jadi bukit ni sir. Gunung yang ni yang jadi bukit kat tepi ni. Yang ni bila dia tolak tu dia jadi bukit ni, dan dia akan jadi ni juga. Jadi gunung berapi tu. Ni yang disebabkan daripada gunung berapi tu. Daripada magma, daripada dalam. Sebab tu kalau untuk structure, kalau kita fikir yang untuk gunung berapi ni dari mana dapatkan magma ni, macam mana dia terasing tiba-tiba dia keluar daripada bumi macam ni. Dia panas kan. Tapi dia terasing daripada semula jadi dia macam ni. Dia tolak semua. Dia kalau ikut dia tolak kat sini, dia tolak semua untuk dekat lithosphere ni, dia akan masuk ke dalam ni. Tapi lebihan dia tu, apabila tu lebihan sebab dia pressure kuat, dia akan tolak dekat ni, dia lebihan dia akan crack kat sini. Crack kat sini dia akan naik atas jadi volcano. Yang ni jadi magma yang keluar ni. Okay, lepas tu dia masuk dalam, dia akan tolak kat sini, tolak yang tu lah. Yang jadi bukit tu disebabkan sini. Sebabkan benda ni juga, dia akan tolak, dia akan jadi satu batuan yang tinggi kat sini. Sekarang ni berlaku lagi ni sir. Sekarang ni dia berlaku benda ni berlaku, tapi dia berlaku secara kita tak sedar secara kita tak sedar. Dalam 100 tahun dia berlaku pergerakan tu sikit. Kita tak perasan benda tu kita tak perasan sebab kita dalam kajian ko bagi tahu pun macam tu lebih kurang. Ada yang bagi tahu contoh yang bagi tahu sebab apa soalnya yang kadang apa yang bagi tahu kadar paras laut kadang-kadang makin tinggi di hakis. Sebab tu kalau ikutkan dari mana air tu datang, dia jadi penghakisan tu, dia jadi lagi lebar macam tu laut sebab tu ada teori bagi tahu kalau dekat kutub utara atau kutub selatan dia cair, dia akan jadikan semua bumi kebanyakan bumi tu ditenggelami oleh lautan. Kalau dia cair kat sana, ada yang teori ada yang bagi tahu benda tu yang teori sekarang ni sains dia buat kajian tu. Betul kaki tengok saya duduk atas bawah ni. Okey, jadi kita nak habis sikit lagi. Lepas tu saya akan bagi 3 tajuk, awak bagi kedua, awak present benda ni. Okay, lepas tu dia bagi doang, as this magma move horizontal beneath the lithosphere, it cool down and sink down toward the core. Okay, yang cool tu, yang sejuk tu dia akan pergi ke bawah, yang tadi dia akan pergi ke bawah ni. Okay, yang masih tu yang tenggelam, dia akan tenggelam. Okay, dia pergerakan tu yang bocor tu dia akan bocor pergi tu. This theory suggest that the current created by the convection cell ini convection kat tengah ni convection pergerakan dia. Convection kalau kita belajar Hubble convection tu, dia ada satu lingkaran dia pusing macam ni. Okay, lepas tu convection cell carry along the last section of the overlaying lithosphere. Okay, where current diverge. Magma breaks through the lithosphere at the mid-ocean ridge and solidify into the new crust material. Okay, yang lebih tu kalau yang dia bocor tu, dia bocor tu ada yang lebih-lebihan dia tu, dia akan pergi pada crust. Kadang-kadang dia dah mengeras kat dalam ni. Ni yang masih panas lagi, dia akan keluar.
tu jadi yang new untuk kerak bumi yang baru lah. Yang dia bila dah keluar tu, lepas tu dia dah mengeras dekat keras tu, kerak bumi dia akan jadi, dia ganti yang lama, dia ganti kerak bumi yang lama tu jadi yang baru tu. Lepas tu since diameter of the earth it remain constant for about the billion years if there a new crust being formed, the spreading center of crust must be destroyed as well. Okay, dia beritahu yang lama bila dia jadi yang baru, yang lama dah hancur. Lepas tu diameter, dia beritahu diameter tu tak dia akan berubah juga dia tak kekal macam tu. Lepas tu this theory suggests that the crust is destroyed at the ocean trench of subduction zones where older, cooler, denser crust sink back into the earth interior. Okay, teori dia beritahu kat sini yang crust yang dah musnah tu dekat parit lautan kat sini ni, parit dia trench. Okay. Ataupun dipanggil subduction zone yang lama tu dia akan ganti yang baru. Yang lama tu dia akan tenggelam, dia masuk pada yang bawah tu, yang core dia akan pergi pada core. Okay, untuk seterusnya adalah ni satu lagi teori ni pun disebut pada plate tektonik ni. Plate tektonik ni dia lebih kepada gabungan, dia gabung pada sea floor untuk spreading tadi, dia gabung dengan drifting continental. Okay, pada tahun 1965 J.T. Wilson dia beritahu, adalah profesor daripada Universiti Toronto. Okay, dia combine idea daripada continental drift itu dengan sea floor spreading tu untuk hasilkan teori yang baru. Teori yang baru dia panggil plate tektonik. Plate tektonik ni dia ada tiga movement dia. Okay, yang pertama divergent, lepas tu convergent, tak silap je, divergent, convergent, lepas tu transform boundary. Okay, dia ada 3 pergerakan dia. Dia buat satu gabungan. Lepas tu dia seterusnya adalah we know that the lithosphere yang comprise dia terdiri lithosphere ni dia terdiri several lithosphere plates. Antara lithosphere ni kita tahu lithosphere dia ketebalan dia tu 80 hingga 100 km thick. Tu dia ditutupi capped by continental crust, oceanic crust or both. Okay, dia akan ditutupi sebab di atas daripada lithosphere ni adalah continental crust dengan oceanic crust. Okay. Lepas tu the split move mostly independently of each other and may diverge, converge and move side by side. Okay, ni diverge, dia akan move, pergerakan dia akan move, dia lebih kurang pada diverge boundary, diverge boundary, converge boundary, ataupun satu lagi yang transform pada satu lagi. Lepas tu earthquake concentrate along the plate boundary. Okay. Earthquake akan berlaku dekat platform transform boundary, di mana dia akan berlaku sliding, bumi kerak antara kerak tu dia akan bergerak sikit, dia akan berlaku gegarang. Untuk setiap plate tu dia akan ada dua plate kat ni. Okay, dia akan satu slide kat sana, satu slide kat ni, dia sliding, dia akan berlaku gegarang. Yang tu berlaku gempa bumi tu, yang tu disebabkan oleh transform boundary. Yang dua ni dia akan hasilkan untuk yang, kalau untuk diverge dengan converge ni dia lebih hasilkan kepada gunung berapi dia. Tapi untuk transform tu dia tak hasilkan tapi dia hasilkan gempa bumi. Kayak ni lingkaran yang gempa bumi yang kita tahu, earthquake yang berlaku dia slide kat sini. Kalau kita tengok satu peta, kita tengok map tu dari atas tu, dia akan nampak satu garisan-garisan banjaran terjadi tu disebabkan oleh sliding ataupun sea floor spreading atau continental crust. Itu secara teorinya. Okay, untuk features of the plate boundaries ini saya bagi tahu. Plate boundaries sendiri adalah yang pergerakan yang berbeza-beza. Okay, ini ada 3 divergent, satu divergent ataupun convergent, maksudnya divergent, convergent, dan satu lagi transform. Okay, ini untuk plate tektonik ni dia tujuan dia akan besarkan lautan sebenarnya, dia akan besarkan lautan kebanyakan yang pergerakan yang dihasilkan tu. Okay, yang ni dekat sini saya bagi tugasan ni adalah untuk by group awak bagi sekarang ada berapa orang? Kita ada berapa orang semua? Saya tak ingat ni. 8 sir. 10. Ada 8. 10 sekarang dengan sini. 10 Sini 2 orang. Ya. 2 ke 3 orang. Sini ada 2 orang.
10 sir. Okey, ada 10 orang. 10 orang Tapi awak bagi lah. Ha. 10. Perempuan ada 3 sir. Perempuan ada 3. Perempuan, okey. Ikut awak nak bagi macam mana? Perempuan-perempuan ke? Laki-laki awak bagi pada 3, saya nak 3 grup lah. 3 grup jadi 10, jadi 4-4. 40. Ha, 5-3. 5-3-2 pun tak apa. Tapi awak nak berkenalan Macam bola tu. Awak nak berkenalan dengan senior awak campur lah dengan senior awak sikit. Sekarang ada berapa orang je lah? Saya kira kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sir. Sebab yang kita orang ada 8, yang sini 2. Sini 2 Okey, ada di mana ada 10. Ikut awak kalau awak rasa 2-2 tapi sini ada tak dalam ni? Ada Apa ni. lah? Ada ni sir. Saiful Ikram ada? Ada. Ada. Awak buat dua orang kalau awak nak yang group pada junior seorang, awak ambil seorang daripada junior, awak campur jadi awak 3 lah. Jadi 4, 3, 3 lah. Perempuan 3, perempuan sama perempuan. Takut awak campur kan jadi gaduh susah nanti. Okey. Masing-masing tak kenal lah. Masing-masing tak kenal. Kita Lepas tu awak bagi, awak buat ni. Okay, saya nak untuk satu-satu ni awak yang divergent siapa nak Grup mana? Okay, awak bagi grup lah. Saya nak tulis. WhatsApp boleh tak sir? Kita WhatsApp? Okay. Awak WhatsApp lah. Awak WhatsApp grup nanti. Lepas tu awak pilih lah. Ni awak tulis dulu. Awak nak yang mana? Nanti saya tulis dalam WhatsApp. Divergent, convergent, transform kan. Lepas tu awak cerita lah. Awak cerita bagaimana features. Awak cerita tentang ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia ataupun proses dia. Macam mana divergent ni berlaku. Kalau ikutkan dia ada ciri-ciri dia. Macam mana dia berlaku. Lepas tu sekali dengan gambar. Awak present. Benda ni saya nak present. Awak buat dalam ni. Buat dalam PowerPoint nya. Buat PowerPoint. Lepas tu kalau yang tak ada laptop awak buat macam mana pun. Awak tulis ke awak ambil gambar macam ni asalkan awak present. Yang mana mudah. Tak perlu nak susah-susah. Asalkan benda tu awak faham, lepas tu semua orang faham, awak terangkan pun orang faham. Lepas tu kawan-kawan tengok pun awak faham. Okey. Nota ni saya bagi ke macam mana sir? Nota, awak nak nota dia juga. Saya kalau ikutkan awak, saya nak awak cari sendiri. Cari sendiri. Boleh. Boleh Cari sendiri awak lagi faham sikit. Kalau bagi nota dia ikut macam mana. Saya bagi tak jauh. Saya bagi bab ni Simon by group lah. Awak takut awak ada jumpa yang luar daripada nota sikit lah. Okay, kita boleh share benda tu, benda baru. Boleh sir, boleh. Kalau bagi nota, awak ikut nota tu tak tu lah. Lebih kurang macam selalu saya terang je lah. Kalau tu lah, okay. Dapat benda baru sikit lah. Ni untuk grup lah. Kadang-kadang bosan juga lah dengar saya cakap daripada tadi. Kita buat grup pula. Okay, perempuan 3, okay, yang awak 5, lepas tu yang senior tu 2. Saiful dengan siapa? Saiful dengan Ikram. Siapa yang Ikram ni awak attend kelas saya. Lepas tu buat semua benda tu. Okay, lepas saya pergi lepas. Macam mana awak tak lepas? Saya tak tengok Tahu. Bukan nak beritahu apa. Miss ke mana? Tahu lah. Siapa ajar dulu? Miss Agustin. Miss Agustin. Aduh sakitnya. Miss Agustin. Biasa awak tak pergi kelas je saya. Tak pergi kelas memang dia bagi saya. Dia ada suruh buat benda cat. Benda. Ada sakit tau. Apa? Yang kelas awak ada ambil dengan siapa lagi kelas? Yang lain kelas kalau 2 jam dia ajar. Gana Ustaz? Kalau